Bab tawakal kepada Allah. Tawakal ni satu perkataan yang sering kita dengar dalam perbincangan mengenai akhlak Islam. Kita sebut dalam bahasa Melayu serah diri, itu serah diri. Tetapi dari sudut praktikalnya kadang-kadang kita kabur. Dari sudut maknanya realitinya kita kabur. Serah diri ni kita, bila sebut serah diri, kita pun kadang-kadang tak confident. Baik, kalau kita tengok pada perkataan tawakal tu, dia sebenarnya mari daripada perkataan wakalah. Bahasa Melayu dia sebut ginilah, wakil. Jadi wakalah, wakil, taukil, semuanya ini menggambarkan kepada kita, kita mewakilkan. Itu senang cerita. Itu bahasa Melayu lah. Berserah diri pada Allah Ta'ala pun bahasa Melayu juga. Cuma kita nak memahami secara tepat lagi, kita wakilkan diri kita ni, urusan kita ni kepada Allah Ta'ala setelah kita berusaha. Sama juga dengan wakil untuk menerima akad nikah bagi pihak kita. Untuk mudah faham lagi, saya bawa contoh tu. Kitanya katakan duduk luar negeri, pergi luar negeri, dijangka bernikahnya pada 1 Jun. Kita jangka balik 31, ada urusan perniagaan. Tiba-tiba delay kapal terbang, dan delay tu pula campur kita pun ada urusan yang tak boleh diselesai, tak boleh balik. Baik, baliknya bila? 2 bulan. Kad dah ada dah, belah pihak perempuan. Baik, kita onkan juga perkahwinan itu, perkahwinan kita dengan perempuan tu. Habis macam mana kita tak ada? Kita tak ada masalah. Kita pun hello, telefon kepada abang kita ke siapa-siapa lah, kita beritahu pada dia, saya wakilkan kepada awak untuk menerima akad nikah bagi pihak diri saya. Serah ke dia lah. Bila sebut wakil tu, serah ke dia lah. Nasib lah, kok dia kata saya terimalah nikah, habislah kita. Dia kena sebut saya wakil kepada, katalah saya Hamzah Jaafar menerima nikahnya itu. Maknanya dapat ke saya, bukan dapat ke dia. Isteri itu dapat ke saya, bukan dapat ke dia. Tapi yang menerima akad nikah tu siapa dia? Dia. Pasal apa dia terima? Sebab saya dah wakilkan. Wakil maknanya 100%, serah pada dia, pulang pada dia je. Kalau dia pusing ayat macam biasa, dapat ke dia. Sebab belah imam, dia tak ada kata wording dia tak berubah. Imam dia kata saya, katalah wali, saya nikahkan dikau. Dia tak kata saya nikahkan dikau sebagai wakil, tak ada. Saya nikahkan dikau dengan Hamzah Jaafar, mas kahwinnya sebanyak sekian-sekian. Tapi imam dia sebut Hamzah Jaafar lah. Tapi dia, dari sudut nikah ni, dia kadang-kadang dia, ialah benda zahir, mulut tu kena jaga. Sebab dalam bab nikah ni, dia kira hak bergurau pun jadi. Itu hak kita belajar kan. Betul pun menjadi, tak apalah, hak betul menjadi. Hak bergurau ni pun menjadi. Jadi dia kena jaga wording ayat dia tadi, kena jaga belaka. Baik, begitulah lebih kurang yang dikatakan tawakal kepada Allah Ta'ala ni serah betul. Baik, nak dapat perasaan tawakal ini dah yang kita kena belajar. Ada orang dia kira bila dia usaha tu, dia rasa dia nak result macam yang dia usahakan. Kalau 10 campur 1, dia jadi 11, dia nak 11 juga. Tawakal dia tak jadi lagu tu. 10 campur 1, dia kadang-kadang jadi 20. Kadang-kadang 10 campur 1 dia jadi 2. Kadang-kadang 10 campur 1 jadi negatif 3. Itu yang dinamakan takdir tawakal tu.
macam yang saya selalu sebut, orang berniaga tengok orang lain maju buka kedai runcit, dia kata sama je, aku pun ada modal lebih kurang dia juga, buka kedai runcit sama, saiz pun sama, dia akan tengok dia rugi 3 bulan tutup, yang kawan tu terus maju. Itu yang payah nak kira tu. Modal sama, bahkan lebih besar lagi dia keluar modal, dengan design kedai dia cantik lagi, bersih lagi. Yang kawan ni comot tapi laju. Jadi itu tawakal dan takdir, antara tawakal dengan takdir. Baik, Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Salim bin Abil Ja'di radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi Isa bin Maryam alaihi salam berkata, kamu jangan menyimpan makanan untuk esok hari, dan esok hari akan datang dengan rezekinya. Dan perhatikan semut, siapakah yang memberi rezeki? Jika kamu berkata semut perutnya kecil, maka perhatikan burung. Jika kamu berkata burung bersayap, maka perhatikan binatang-binatang, alangkah besar badannya dan gemuknya. Jadi Nabi Isa AS ni dia suruh kita, kalau boleh nak suruh kita ni terpahat dalam hati kita satu perasaan tawakal yang tinggi pada Allah Ta'ala. Dia bawa contoh binatang, dia kata jangan simpan makan untuk esok, dan esok hari akan datang dengan rezeki dia. Dia bawa contoh semut. Semut siapa bagi makan ke dia? Oh, dia kata tak apalah, you kata semut perut kecil, tengok burung. Dia kata tolong tengok burung. Oh, burung pula kita kata burung ada sayap. Okey, tengok gajah, binatang yang lebih besar. Jadi di sinilah yang kita dengar cerita tentang rezeki. Ada rezeki tu kita nak masuk mulut dah, tangan kita comel tak lumpuh, gagah. Kebetulan ada sebutir je lagi. Mulut boleh buka, gigi ada, nak masuknya jatuh pula dah. Itu yang dikatakan rezeki ni, rezeki adalah milik Allah Ta'ala. Baik, begitu juga dia ada satu debat. Ini debat ni lah orang panggil. Saya tak pasti cerita ni betul ke tidak, tapi kalau kehendak kuasa Allah Ta'ala, segala-galanya betul. Satu hari ulama dia berjalan. Bila dia berjalan, terserempak dengan anjing. Bila terserempak dengan anjing ni, ulama ni pun dia macam angkatlah dia punya kain dia tu, jubah dia tu, dia macam perapatkan, jangan berkibar sehingga menyentuh anjing. Kalau menyentuh anjing, dikira kena samak pula kan. Jadi bila anjing tengok lagu tu, ini satu cerita yang wallahualam betul ke tidak, tetapi satu cerita yang logik. Bila anjing tengok ulama tu macam terasa, maknanya terasa dia tu kotor, maka anjing tu kata, hai ulama, dia kata, kalau takdirkan jubah kamu tadi tersentuh aku pun, kamu boleh samak. Ambil tanah ke apa benda semua, sama lah kalau tersentuh badan aku. Tetapi hati kamu tu tak ada siapa boleh samak yang merasa jijik pada aku. Tak boleh nak sama. Kamu ada sombong, kamu rasa jijik pada aku, perasaan kamu memandang aku hina tu tak boleh nak sama. Melainkan kamu istighfar pada Allah Ta'ala, bertaubat, habislah cerita. Baik, wahai ulama, aku, dia kata, tak mikir bab rezeki. Aku tak ada pun simpan rezeki aku. Tapi engkau ulama, cuba engkau balik tengok apa yang kau simpan dalam rumah kau. Ulama ni bila dengar lagu tu tuan-tuan, berubah perangai dia. Dia kata cukuplah sekadar anjing menasihati aku, sudah cukup untuk menjadikan aku hormat kepada semua makhluk Tuhan. Dan anjing lebih mulia daripada aku kerana tawakal dia lebih tinggi daripada aku. Jadi itu dia satu cerita yang comel lah.
Betul ke tidak anjing tu bercakap itu cerita lain, tapi adalah dalam kitab cerita tu ya. Kadang-kadang nak nasihat manusia ni bawa cerita anjing je, betul ke tak cerita lain kan. Baik. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Mijlas berkata, Umar radhiyallahu taala anhu berkata, ma ubali ala ayyi halin asbahtu ala ma uhib atau ala ma akrah li'annani la adri al-khair fima uhibbu atau fima akrah. Saya tidak ambil kira, terjemahan lebih tepat ni, ma ubali ni aku tak kisah. Tu dia. Aku tak kisah bagaimana keadaanku di waktu pagi, apakah ianya mengembirakan atau menyusahkan, sebab saya sendiri tidak mengetahui manakah yang lebih baik bagiku, apakah senang atau susah, manis ataukah pahit. Jadi Umar radhiyallahu taala ni dia kata, aku tak kisah, dia kata macam mana pagi aku. Umar ni dia tokoh korporat tuan-tuan. Bila sebut Umar, jangan duk mikir dia khalifah saja. Dia tokoh korporat. Dalam keadaan dia dijamin oleh Nabi, oleh Allah Taala lah, oleh Nabi sebut dia dijamin masuk syurga. Dia pada masa itu masih lagi ahli korporat dengan Saidina Abu Bakar. Cuma Nabi saja dia tidak melanjutkan kerja-kerja korporatnya itu bila dilantik sebagai Nabi. Ya. Jangan orang korporat ni ya, dia menega tiap-tiap hari menega. Ya. Tapi Saidina Umar ni dari sudut orang panggil hidupan dia sehari-harian, dia kata aku tak kisah pagi-pagi ada kedak. Cuma aku tahu rezeki ni selagi mana aku hidup, rezeki Tuhan bagi. Ya. Cerita berlaku aku usaha. Tapi aku usaha pun dalam konteks perniagaan kadang-kadang menjadi, kadang-kadang tidak. Itulah dia yang dikatakan rezeki Tuhan punya. Ya. Baik. Sebab itu tuan-tuan, kita tengok ya kenapa dalam perniagaan, dalam dunia perniagaan Islam memandang dia tu sampai peringkat 90%. Rezeki itu mari daripada perniagaan. 10% itu makan gaji. Pasal orang meniaga ni dia susah, dia nak teka. Ya. Dia nak teka rezeki dia tu payah. Bolehlah buat unjuran, target sale ke unjuran boleh, tetapi itu target, dapat ke tidak kita tak tahu. Dalam keadaan begitu, tak tahu dapat ke tak telah, maka kita tengok orang berniaga ni hubungan dia dengan Allah Ta'ala lebih rapat. Kalau dia jenis orang agama lah, orang masjid, pasal dia betul-betul mengharap Tuhan. Ya, aku buat dah sekadar yang termampu, tunggu engkau je nak bagi. Ya, jadi dia setiap malam, setiap hari dia berdoa begitu. Adapun orang makan gaji ni yang dikatakan 10% daripada 100% tu 10% je, sebab dia tak kisah berdoa ke tak berdoa, cukup bulan 25 bulan cucuk apa ni mesin keluar duit. Ya. So dia penggantungan dia kurang. Ya. Tinggal lagi mungkin kalau dia nak berdoa, dia nak lebih supaya rezeki dari sudut apa ni kenaikan pangkatnya itu, ataupun ialah maknanya dia punya grade dia itu cepat, pantas, itu saja. Tetapi dari sudut orang panggil pergantungan sebenar pada Tuhan tu, dia tak apa nampak. Orang meniaga dia nampak, dia buat macam mana sama dengan orang lain, tak menjadi. Dia pun berdoa, dia bergantung, baru dia tahu rupa-rupanya rezeki ni Tuhan bagi. Jadi sebab itu dalam kes ini Saidina Umar dia meniaga macam mana pun, dia meletak diri dia ni, maknanya dia serah diri pada Tuhan, bak rezeki. Berserah diri ni banyak dia bak rezeki, hak kita fail. Hak lain tu semuanya macam kita naik kapal terbang, serah diri terus. Tak boleh buat apa lah. Ya. Kalau naik kapal terbang ke, naik apa ni, kapal laut ke apa benda, bolak serah diri pada Allah Ta'ala. Ya. Nak buat apa lagi tuan-tuan, nak ke mana kita? Kita bukan pilot. Naik di atas tu habis. Tak kena meletup ke, minyak habis ke, minyak bocor ke, ada something wrong tentang enjin ke apa benda, habislah kita. Macam yang berlaku kepada MH370, tak tahu ke mana hala. Tapi tak boleh nak kata lah, maknanya tak selamat naik kapal terbang, sebab naik kereta pun hancur lebur juga, duduk di darat. Sebab itu masa naik kereta ke naik kenderaan, bolak kita pada Allah Ta'ala. Tapi bab rezeki ni orang confuse.
dia punya keyakinan dia berbelah bagi antara nak berserah diri betul ataupun macam mana. Tapi kalau dia faham betul-betul serah diri ni maksudnya bukan tak kerja, tapi lepas buat tu serah diri, wakilkan pada Tuhan. Aku dah buat jalan untuk aku nak dapat benda tu, aku dah buat Tuhan, selebihnya serah pada Engkau. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.